adalah bulan maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan Rajab juga dikenal sebagai Rajabul Asab, bulan Rajab yang mencurah-curah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah ahli taat dalam bulan Rajab. Berbahagialah ahli taat dalam bulan Rajab. Bermaksud bulan Rajab ini bagi ahli taat, bagi orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencari hubungan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencari redha-Nya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencari ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rajab lah satu bulan yang amat-amat baik untuk permulaan perjalanan. Kerana bulan Rajab itu disifatkan oleh Nabi SAW, bulan Rajab adalah bulan kita menanam benih, bulan Sya'ban bulan kita menjaga benih, dan bulan Ramadan bulan kita menuai benih tersebut. Dan bulan Rajab adalah bulan yang dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Sebab itu bulan Rajab ini terkenal dengan bulan istighfar. Bulan Rajab terkenal dengan bulan taubah. Bulan Rajab terkenal bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab terkenal dengan bulan muhasabah. Maka di antara muhasabah yang khas, muhasabatul khas daripada muhasabah yang khas untuk ahli taat, muhasabah khas untuk kita yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah kita bagaimana untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah kita untuk bagaimana kita merasakan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini bulan curahan, Rajabul Asab, bulan yang dicurahkan berbagai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sepatutnya kita menyucikan hati kita, bulan yang sepatutnya kita membersihkan hati kita supaya menjadi seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mendambakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang menjadikan kita mendambakan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalan kita untuk menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita faham makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kita merasa cinta yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita merasai bahawa tidak ada yang lebih indah daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita menyebut nama Allah semakin letih, maka itu tanda kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut duit tak muak pada. Tapi menyebut nama Allah taala menjemukan, bermaksud hati kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang tidak pernah kita rasakan kepada mana-mana makhluk. Itu maksudnya. Kita memahami makna cinta kepada anak, kita memahami makna rasa cinta kepada cucu. Sayang betul cucu. Contoh dia. Tak dapat nak ngabak kan. Kita pun rasa sayang kepada isteri, kita pun rasa sayang kepada harta dan sebagainya. Kalau terkalah kita cinta itu dengan cinta kita kepada Allah, bermaksud kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah rasa bahagia mencintai Allah sebagaimana kita pernah rasa bahagia cinta kepada anak dan isteri kita. Bermaksud hati kita belum makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab-hijab hati kita ini sehingga kita merasakan kebahagiaan yang amat sangat.
ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu ketika kalau tidak ada sesuatu kecuali Allah, kafa, hasbi Allah, sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu Allah sudah mencukupi. Qul Allah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Sekiranya kita merasa cukup dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala-galanya untuk tubuh badan kita. Sekiranya kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi kita. Allah Subhanahu memberikan kita segala-galanya untuk keperluan tubuh badan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang bertakwa? Derajat takwa itu tentang rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadi dia jalan keluar pada masalah dia. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Tuhan jadikan dia jalan keluar. Jalan keluar dengan kita banyak masalah, tapi Allah Ta'ala jadikan penyelesaian dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang kita tidak sangka. Bukan itu tujuan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu tujuan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar diberikan keikhlasan ma'al ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Rajab inilah bulan yang sangat-sangat baik untuk kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bulan Rajab ini disebut Rajabul Asab, bulan Rajab yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menyediakan maghfirah. Bahkan pada bulan yang lain sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan keampunan bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersangat gembira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersangat gembira dengan taubat hamba-Nya, lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan barang dagangan yang penuh dengan muatan, maka di kesedihan tiba-tiba terlelap, dan bila terjaga tiba-tiba barang dagangan tadi ada di hadapannya, dapat semula. Tak kau rasa gembira? Kita hilang duit, hilang harta, sedih yang amat sangat, tiba-tiba dapat balik harta. Itu hadis tu Allah Ta'ala mengetahui hati kita ni macam mana. Allah Ta'ala tahu hati kita ni. Hati kita sedih bila harta kita hilang, dapat balik, itu saat-saat yang sangat gembira.